Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai minggu pertama. Jadinya aku akan memberitahu apa kesimpulannya, apa yang kita buat dalam minggu pertama ini. Kita sudah belajar macam mana masuk trade. Kita sudah berlatih dan belajar macam mana memasukkan take profit, mengira stop loss, mengikut arah market. Itu asas satu. Asas untuk menjadi seorang forex trader yang konsisten, yang boleh mengikut sistem. Okay. Dalam ujung minggu ini, aku akan memecahkan topik kesimpulan ini kepada 3. Okay. Ini topiknya, topik ini topik paling besar lah dalam mana-mana trading. Yang pertama adalah mengenai trading system. Yang kedua, pengurusan kewangan. Bila Englishnya money management, macam mana kita mengurus duit keluar masuk, rugi berapa, untung berapa. Yang ketiga, trading psychology, iaitu apa tu nah? Ya, ni halus ni. Ya, adakah kita buat macam trading ataupun pelaburan ataupun bisnes ataupun main tikam-tikaman. Okay, yang pertama adalah tentang trading system. Cara kita ni masuk trade. Macam mana ya? Soalan pertama di sini, kita ni buy ataupun sell. Yang kedua sini, bila kita ni masuk, jam berapa, dan di mana, apa-apanya, Euro USD, Gold, Bitcoin, Silver. Take profit sama stop loss, mesti ada rugi dan untungnya. Yang di bawah ni cut loss, ini advance sedikit, cut loss, di mana tadi mengurangkan kerugian kita ni ataupun break even. Trailing stop, okay, bila orang yang swing, ia boleh exit trade itu dengan menggunakan trailing stop. Mana-mana saja boleh. Dan yang penghabisan, adding up position. Adding up position ni bahasa orang putihnya, bila Melayunya layer, di mana masanya tempat kita ni melayer. Ini trading system yang bisa kita pelajari minggu lepas. Mudah saja. Ini bagus untuk latihan kita ni. Ini mengulang sedikit, bila kelemarinnya putih ataupun setengah-setengah cat hijau ataupun naik lah. Bila kelemarin naik, hari ini buka candle baru, kita ni buy. Bukannya ini pukul 6, tapi biasanya kita ni membuy pukul 7. Pasal apa? Pasal spreadnya masih besar. Itu perlu kita ni perhatikan spread itu. Pelan-pelan lah kita ni belajar lihat nombor spread itu. Nah, buy sell sudah dapat ditentukan bila antara pukul 7 ke 8, di mana Euro USD. Take profit berapa? 100 pip, stop loss 50 pip. Okay, seterusnya adalah money management. Ini asas saja pengurusan kewangan dalam forex ini. Contoh, setiap seorang bis kita, kan awal-awal aku suruh buka account RM10,000 demo, supaya sama, biar semua start sama RM10,000. Setiap trade ataupun kena stop loss, bila bis kita kena stop loss kita RM100. Stop loss ni rugi. Dalam kata lainnya, risiko. Kita merisikokan satu trade tu berapa ringgit? RM100. Setakat ini yang kita lihat, kita rugi RM100. Ataupun bila ditukarkan ke percentage, ianya adalah 1%, bersamaan dengan 1%. Take profit. Untuk sekarang ni, aku membiasakan bis kita take profit lagi besar daripada stop loss. Jadinya take profit kali 2 ataupun dalam bahasa peratusnya 2%. Rugi kita ni tu kan dapat kita ni sukat. Minggu lepas kan kita ni membuat 5 trade. Benar itu. Sekali sehari, 5 hari, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari. Bila kita ni loss saja memanjang, kita ni dapat jangkakan, kita maksimum kita ni loss adalah RM500. Lurus je tu. 100 rugi kali 5 hari, RM500. Bila untung saya manjang, maksimum untung 5 trade itu 200 kali 5 hari 1000. Nah, jadinya ujung hari Sabtu ni, hari Ahad ni, bila kita lihat hasil trading kita ni, ianya antara 500 ke RM1000 hasil kita ni. Bila macam ni kan, kita ni pun tenang, kita ni pun tahu. Bila sekiranya di luar daripada
Ani jangkaan ani memang ada yang salah tu. Ani hasil trading bis kita, ani yang masih masa ni floating masih floating. Jadinya hari Isnin close First thing yang kita perlu buat, buka si market close ni semua ni. Okay, bila kita ni lihat semua sini, Euro USD ada yang masuk gold, apa pelan-pelan semua belajar. Ni bila kita lihat simbolannya, kita ni mau fokus Euro USD saja ni. Macam ada yang ganjil-ganjil tu. Kita ni bermula 6 hari bulan kan ni hari Isnin. Euro USD. Bila hari Isnin setelah itu apa? Bila kita lihat chart sell. Hari Isnin kita ni sell. Ada yang buy kan? Sell. Siapa yang sell memang kena take profit. Lihat hijau. 200. Ni bisa ni perfect ni. Yang bila 200 ni Ni lurus benar ni pikirannya. Ni pun lurus 200. Bilang telajak tu ada yang salah kira lah. Sama je macam rugi. Rugi ni. Ni pun salah kira. Ada yang telajak kira ni. Simple maths pelang saja. Nombor ani tolak sama 500 ataupun campur 500 ikut keadaan buy ataupun sell. Bagus. Bila yang ngam tu bagus Tina. Kenapa? Ini asas Asas ni bila mantap sudah awalan ni, jadinya next minggunya senang tiap. Tapi minggu 1 2 ni memang senang lah. Jadinya ini peluang kita untuk memantapkan lagi perkiraan atau ni. Cuma ni bagus, mana-mana yang 100, mana-mana yang untung 200. Untung rugi nak kisah ni yang kisahnya yang pentingnya ni. Cara kita mengira lurus, how you execute the trade, sistem lurus kita ngikut. Macam lot size ni pun ni ada yang ganjil-ganjil ni. Ni mau diusai lagi 0.2. Mengapa sekiranya usin kita ni tu di luar jangkaan kita ni 1100 dia ataupun rugi kita ni 1000. Kenapa? Ada 4 sebab biasanya. Yang satu lebih masuk trade, disuruh 5 dibuat 10. Itu salah satu. Nombor 2, take profit dan stop loss. Salah kira. Tulak campur rupanya dicampurnya 2000. Memanglah salahan. Telajak. Nombor 3, salah lot size. Suruh 0.2 dibuat 2.0. Banyaklah hal yang tadi tu bila kita lihat kan. Tapi insyaAllah along the way akan pelan-pelan lah meluruskan. Dan yang keempat, ni di luar kita ni punya kawalan, iaitu market broker. Kadang-kadang market tu bilanya bergerak laju, kita broker tu lambat menutup. Boleh jadi macam tu Ataupun kadang-kadang spread besar. Time-timenya kan mengana take profit sama stop loss tu besar itu spread atau mengajut. Kita telajak tu. Dan yang penghabisan ni weekend CS ni maksudnya bila kita masih ada floating hari Jumat. Hari Jumat kan last tu trading, Sabtu Ahad tutup, jadinya kita ni dapat buat apa-apa tu. Dah tahu bila kita ni membuy punya terpelanting di bawah, telajak ni rugi. Yang ketiga adalah trading psikologi. Trading psikologi ni simple saja. Kenapa kita ni masuk trade antara pukul 7 dan pukul 8 setiap hari? Kenapa? Satu benarnya motifnya ni, satu membiasakan daily candlestick ni bukanya pukul 6. Lepas tu spread tu besar. 6 pukul 7 tu spreadnya besar. Lepas tu pukul 7 pukul 8 tu bisa kita masuk trade bagi yang trading daily lah, daily chart. Soalannya, mengapa spread tu besar pukul new candle tu daily ni candle? Kenapa? Memang ada sebabnya. Itu kita carilah dulu apa jawapannya. Okay. Kita ni maintain membuka antara pukul 7 ke 8 setiap hari. Kita ni mau membandingkan trading ni macam bisnes. Contoh kita ni mau jadikan forex ni macam bisnes. Contoh bisnes yang paling senang, kita ni mengantar 100 nasi bungkus ke cube yang sama setiap hari. Ini kalender 30 hari. Okay. Bila hari 2 minggu pertama ni kita mengantar pukul 7 pagi. Kita istiqamah. Di sinilah datangnya konsisten. Disiplin dan konsisten kita mengantar 7 pagi. Jadinya bila kita membuat perkiraan untung rugi, kita punya keputusan itu tepatlah. Minggu ketiga kita mengantar pukul 2 petang.
Apabila kita gabung, bila kita mengira keseluruhan, ani sama ani, adakah untung rugi kita ni tu accurate, tepat? Tidak, makin kurang tepat. Pasal bila kita mengambil ani saja, yes boleh. Bilangannya ani saja boleh ani. Jadi dua perkiraan lah, yang pukul 7 lain, pukul 2 lain. Minggu keempat pukul 8 kita mengantar. Jadinya ada 3 senario ni, pagi, petang, malam. Bila pukul 8 ni, ialah terbayang je kita mengantar ke pukul 8 malam. Jadi kita fikir makanan lagi. Nah, bila kita membuat perkiraan untung rugi, memang berbeza. Keputusan sini memang lain daripada sini. Bangkali sini banyak orang balik, sini kurang, di sini bangkali orang dah balik. Bila kita total sum up semua ni, memang perkiraan kita indah akan accurate. Kan simple bah. Sama lah macam forex. Sekejap pukul 7, sekejap pukul 8 malam, sekejap pukul 10, dapat kita ni kira untung rugi kita ni tu. Pasal kita ni konsisten. Sama macam bisnes nasi katukan ni. Bila kita perhatikan ni kan, ni selama 14 hari. Lagi besar nombornya ni, macam contoh 100 hari, tapi sama 7 AM, 7 pagi kita ni mengantat. 100 hari sama konsisten, lagi accurate, lagi tepat perkiraan untung rugi bis kita. Okey. Untuk minggu yang kedua, kita ni akan memakai trading sistem yang sama. Buy sell mengikut arah candlestick kemarin tinggal N-nya. Take profit 100 pip, stop loss 50 pip, lot size 0.2 dan jam masuk antara pukul 7 dan pukul 8 pagi. Bezanya saja, okey, ini tarangnya. Kita ni indah memakai Euro USD, kita ni gantikan dengan Euro GBP dan Euro New Zealand. Ini ada masa PC-PC dulu cuba tak keluarkan. Bakarih dulu cari. Bila yang alum biasa tu cuba cari macam mana mengeluarkan ni Euro GBP sama Euro New Zealand. Bila dapat tak ni tapuk, supaya dia tetakkan kan, dia termasuk sini, masuk sini. Starting minggu depan kita akan trade 2 trade sehari, satu untuk Euro GBP, satu untuk Euro New Zealand. Jadinya dalam sehari tu 2 kali trade. 2 trade sehari, jadinya sampai hari Jumaat ada 5 hari. 2 kali 5 10 trade dalam untuk minggu hadapan. Atau yang tadi jangka-jangkakan lah berapa jumlah trade semuanya.